Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk sedikit kuliah pada pagi ini, kita kalau disebut tokoh wanita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh wanita yang hebat pergi berperang di medan perang, siapa dia? Yang dapat anugerah pelakon popular tak tahu juga. Yang berlakon dengan Tan Sri P. Ramlee tu, nama apa isteri dia tu? Cik buat tak tahu. Tu tahu, Saroma tahu kan. Tapi kalau tokoh sahabat Nabi yang perempuan yang hebat, yang sampai ke medan perang, siapa dia? Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah salah seorang ummul mukminin kan, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah, dia pergi hijrah ke Habsyah dengan suaminya Abu Salamah, hijrah ke Madinah, suami dia meninggal, dikahwin dengan Rasulullah jadi ummul mukminin. Itu Ummu Salamah. Lagi siapa lagi? Tapi ni yang pergi ke medan perang ni. From W, nak kena ada clue Aisyah. Kalau Sumayyah ni hebat, namanya mewangi sampai ke akhir zaman. Sumayyah tak pernah pergi berperang pun. Sumayyah sempat pergi berperang tak? Sumayyah hijrah ke Madinah pun tak sempat. Sumayyah masa peristiwa Isra' Mi'raj, dia dah mati syahid dah. Sumayyah hebat, dia bekas hamba, dia keluarga miskin, tapi namanya disebut sampai ke akhir zaman, sampai ke kiamat. Dan dia wanita pertama yang gugur syahid. Tapi bukan gugur syahid di medan perang. Antaranya Khawlah bintul Azwar. Itu antara nama yang di medan perang lah, Khawlah. Tapi yang kita nak bincang pagi ni bukan Khawlah. Saya nak bincang sikit tentang seorang tokoh wanita yang hebat. Khawlah betul. Khawlah ni dia mulatham. Khawlah ni dia terkenal pergi medan perang, dia pakai, dibalut nampak mata je. Itu Khawlah. Isteri saya pun masa zaman bujang dia minat kat Khawlah. Email dia pakai nama Khawlah bintul Azwar zaman-zaman bertunang dulu. Last sekali bila dapat anak sulung perempuan, saya serah kat dia lah, bagilah nama anak. Dia bagi nama Khawlah. Dia kata 3 dah sekolah kat Sambes ni sekarang. Ya, Safiyah pun seorang yang hebat masa perang Ahzab, yang potong leher Yahudi tu. Itu Safiyah, makcik Rasulullah. Dia bertahan jaga perempuan, jaga anak-anak di Madinah. Dia bertahan. Tapi yang kita nak bincang ni lagi power, lagi hebat. Arwah. Dah. Ustaz apa ni main teka-teka pagi-pagi ni? Hindun tu yang belah dada Hamzah. Tapi Hindun tu isteri Abu Sufyan. Yang masa perang Uhud kan, dia belah dada Hamzah tu. Itu Hindun. Yang akhirnya dia pun memeluk Islam masa pembukaan kota Mekah. Itu Hindun. Yang ni siapa ni? Ustaz cakap je lah, cik main teka-teka. This is warm up, energizer. Juwairiyah. Itu pun seorang sahabiyah. Apa sebut? Ummu Umarah. Kita nak bincang pagi ni tentang Ummu Umarah.
Nama dia Nasibah Al-Maziniyah. Kadang-kadang orang sebut Nusaibah, tapi yang tepatnya ialah Nasibah Al-Maziniyah Ummu Umarah. Dia ni sampai perekat dia pergi berperang, tangan dia putus sebelah. Tangan dia putus ni bila? Masa perang dengan yang mengaku jadi Nabi dulu. Nama apa? Musailamah Al-Kadzab. Dalam perang tu, Ummu Umarah ni pergi berperang, apa putus lengan. Nanti kita akan cerita sikit. Allahu Akbar. Are you ready? Shall we start? Sebab tunggu ada yang sedang parking kereta tu, saya hidup main tu sikit ni. Tak apalah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pagi ni kita bincang tentang seorang tokoh muslimah. Muslimin pun boleh dengar juga. Seorang tokoh muslimah, nama dia Nasibah Al-Maziniyah. Nasibah Al-Maziniyah Al-Ansariyah. Bila sebut Al-Ansariyah, automatically kita faham dia ni orang mana? Orang Mekah ke Madinah? Madinah. Automatically bila sebut Ansar, maknanya Madinah. Tak nampak jelas. Maknanya maksudnya orang Ansar, orang Madinah, orang Ansar. Okey. Kita ambil roughly dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Tahun ke-12 sebelum Nabi hijrah ke Madinah, tahun ke-11, ada orang Madinah datang ke Mekah memeluk Islam. Beberapa orang, tak sampai 10 orang. Okey, beberapa orang ni orang Madinah. Ni tahun ke-11. Seorang Madinah datang masuk Islam, tak sampai 10 orang. Balik ke Madinah, berdakwah, ajak orang memeluk Islam. Okey, next year, tahun ke-12 Nabi di Mekah. Tengok Nabi ajar kita buat preparation sebelum hijrah. Set up dulu orang di sana. Okey, tahun ke-12 datang 70 orang lelaki, 2 perempuan yang dah masuk Islam di Madinah sana. Maknanya apa? Dia orang yang tak sampai 10 orang within 1 year. Dalam masa setahun mereka sangat-sangat aktif dakwah, ajak orang masuk Islam. Sehingga tahun ke-12 next year datang 70 orang lelaki, 2 perempuan yang datang ke Mekah nak bai'ah dengan Nabi sekali lagi. Bai'ah ni MOU. Aku janji. Tengok dalam masa setahun je bertambah. Kita berapa tahun dah datang kuliah kat Masjid Al-Falah ni, main peranan tak ajak orang lain? Kalau 2 jadi 70, 2 pula dah. Kalau tak sampai 10 jadi 70 lebih, maknanya seorang bawa 7 roughly. Seorang bawa 7. Kalau kuliah kita kat masjid ni, lepas tahun seorang bawa 7 orang, boleh? Boleh? Okey. Inilah sifat first generation Madinah. So, pada tahun ke-17, pada tahun ke-12 Nabi jadi Nabi di Mekah ni, sebelum hijrah lagi ni, dah datang 70 orang lelaki dari Madinah yang dah masuk Islam, dan 2 orang wanita yang dah masuk Islam datang jumpa Nabi di Mina, dan dibuat satu sekali lagi, yang kedua bai'ah Aqabah. Yang tadi yang tak sampai 10 orang, bai'ah Aqabah yang pertama di Mina, kat tempat kita melontar tu, Aqabah tu. Bai'ah Aqabah yang kedua berlaku pada tahun ke-12 ni. 70 lelaki, 2 wanita datang berbai'ah, beraku janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 wanita ini, salah seorangnya ialah Nasibah Al-Maziniyah, tokoh yang kita nak bincang hari ni. Maknanya dia ni adalah generasi awal orang Ansar yang memeluk Islam. Dia memeluk Islam tu tak pernah jumpa lagi Nabi.
Tetapi hasil dakwah Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah dan orang-orang awal memeluk Islam di Madinah, Nasibah Al-Maziniyah dia memeluk Islam, dia bersama suaminya Zaid bin Asim memeluk Islam, dan juga dua anaknya Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Empat beranak ni datang dari Madinah. Empat beranak maknanya suami dia Zaid bin Asim, empat ke lima. Nasibah suami dia Zaid bin Asim, anaknya Abdullah dan Habib. Empat beranak ni. Maknanya tiga yang lelaki ni dalam jumlah 70 orang tu lah. Maknanya the whole family meluk Islam, datang bai'ah dalam bai'ah Aqabah yang kedua di Mekah. Boleh tak ni belajar sejarah pagi ni sekali? Saya zaman sekolah dulu, antara subjek yang paling banyak saya tidur sejarah. Zaman sekolah. Bila saya ke Yaman, saya belajar di Sana'a, ibu negara Yaman, dan saya ada peluang setahun di Mekah. Bila belajar sejarah, saya segar dan sihat masa kat Yaman. Excited, inspirasi. Rupanya saya fikir balik, apa zaman sekolah dulu aku mengantuk. Sebab zaman sekolah dulu belajar tentang Alfonso di apa sebut dia? Pronunciation. Belajar tentang JWW Bush ke Bish, Stanford Raffles, apa Francis Peter, apa itulah. Jadi Francis Light lah Ustaz Penang. Jadi rupanya bila belajar sejarah orang putih, sejarah tokoh, patut pun mengantuk. Tapi bila saya ke Yaman, ke Mekah, belajar sejarah tokoh-tokoh yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi semangat tau. Sebab sejarah mereka sendiri, sejarah itu ada ruh. Kita jadi semangat. Tapi walau bagaimanapun, pagi ni kita baca sejarah ni sikit. Kalau ada yang tidur, tak apa, saya faham. Itulah nature belajar sejarah. Jadi buku best ni, Suwarun min Hayatis Sahabiyat. Buku kecil je, dia cerita tentang, adalah, tak apa. Siapa dia dah ni? Halimatus Sa'diyah, Safiyah, Fatimatul Zahra, Asma' binti Abi Bakar, Nasibah Al-Maziniyah, Ramlah binti Abi Sufyan, Al-Umaysah, Ummu Sulaim, Ummu Salamah. Tak apa. Okey. Jadi dia adalah generasi awal yang memeluk Islam. Kita sebut Ummu Umarah. Ummu Umarah, suami dia Zaid bin Asim, anak dia Abdullah bin Zaid lah, dan seorang lagi anak dia Habib bin Zaid lah. Suami dia Zaid, isteri dia Nasibah ataupun Ummu Umarah, nama glamour dia. Jadi sangatlah happy mereka apabila dapat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lelaki 70 orang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wada'u aydiyahum fi yadayhi wahidan ba'da akhar mubayyi'ina ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa auladahum. Berbai'ah dengan Rasulullah masing-masing 70 orang lelaki, seorang. Bila selesai berbai'ah, yang perempuan 2 orang berbai'ah tapi dengan cara tidak bersalaman, sebab Rasulullah tak salam lah yang 2 orang ni. Lalu sangat happy je lah bila balik ke Madinah tu, excited macam kita lah. Datang kuliah kat masjid, adalah jemput penceramah yang hebat. Contoh Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa datang. Lalu duk tengok dah kat Facebook lah, hari ni dapat jumpa, dapat salam, balik macam mana? Tadi dapat selfie. Cuma zaman tu tak ada selfie lagi dengan Rasulullah.
Kan tak ada selfie lagi. Jadi bayat itu baru kita jumpa ustazah. Kan? Ni dapat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang ni dah beriman dah kat Madinah. Tak pernah jumpa, tak pernah lihat wajah Rasulullah, tapi very excited, tahu datang ni akan jumpa Rasulullah. Kan? Dan waktu malam lah dia orang bai'ah, Mus'ab bin Umair bagi tahu malam ni kita jumpa Rasulullah. Dia orang sangat happy. Balik, okey, selepas bai'ah itu Nabi masih stay di Mekah. Dia orang balik ke Madinah dan begitu aktif lagi berdakwah. Inilah jawapan kepada, kan kita belajar kan, kalau Rasulullah hijrah bila sampai ke Madinah kan ramai sambut Rasulullah. Tala'al badru alaina. Siapa yang ramai tu? Orang-orang yang dah memeluk Islam ni lah. Maknanya 72 orang ni balik berdakwah lagi pula. Itu yang ramai yang sambut tu. Maknanya Nabi nak ajar strategi. Sebelum pergi dah prepare dah dulu pendokong-pendokong. Bukannya Rasulullah beritahu tawakal je Allah tolong lah, tak. Rasulullah buat perancangan awal. Okey. Lalu 2 tahun Rasulullah di Madinah. Tahun ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pada tahun ketiga, Ummu Umarah bersama suaminya Zaid bin Asim, bersama anaknya Abdullah, bersama anaknya Habib, bersama menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang. Dalam Islam perang yang pertama tahun kedua hijrah. Perang apa? Badar. Tahun ketiga berlaku perang lagi, perang. Ustaz janganlah tanya, ustaz kuliah dah lah. Okeylah. Di Madinah, 2 tahun Nabi di Madinah, perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Perang Uhud. Okey, dalam perang Uhud ni 4 beranak ni join menyertai tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz cerita perang je pagi ni. Biarlah semangat sikit. Okey, jadi 4 beranak ni join Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dan kalau kita tengok Rasulullah ni dalam sejarah baginda ada kan perang Badar, Uhud, Ahzab, Tabuk, Hunain. Zaman sekarang kalau cerita bab perang orang akan kata pengganas. Sedangkan Rasulullah ada panduannya ketika perang. Kenapa perang, adab ketika perang, keyakinan dengan janji Allah ketika perang, kelebihan orang mati di medan perang, semua Nabi cerita. Tapi zaman sekarang kalau cerita bab ni, ustaz ni pengganas. Ini berjayanya musuh-musuh Islam sebar doktrin. Jadi dalam perang Uhud ini kali pertama Ummu Umarah join, tetapi tujuan dia pergi, kharajat Ummu Umarah ila Uhud tahmilu siqa'aha litarwiya dhama'al mujahidin fi sabilillah wa ma'aha lafaifuha litudammida jarahahum. 2 peranan dia ketika join perang Uhud ini. Dia bawa bekas air. Tujuan apa? Logistik kenderaan tak? Catering kan? Catering. F&B. Dia jaga bak makan. Dia bawa bekas air. Tugas dia untuk menyediakan air. Kalau ada anak sungai ambil bagi minum kepada barisan hadapan yang berjihad, yang berperang. Jadi kat sini perananku 2. Yang pertama dia bawa bekas air. Yang kedua ma'aha lafaifuha, dan juga benda tu kalau kita bahasa sekarang kita bandage. Dia jadi perawat. Dia bawa bandage ada? Hak putih hak kepala. Bandage ya? Bahasa kita lah, tapi dia bawa, mudah bahasanya, peralatan untuk rawat orang luka. Jadi Messi. You know Messi? Messi. Messi. Lionel Messi. Dia jadi peranan dia 2. Peranan sediakan air untuk orang yang berperang,
peranan merawat luka orang-orang yang luka. Maknanya dia nak, aku pun nak juga ada saham mempertahankan agama. Aku nak juga. Jadi ini peranan yang aku boleh buat. Aku bahagian sedia makanan untuk orang berjuang. Aku bahagian rawat kalau ada yang luka. Jiwa semangat dia tu. Dan anak dia ni dia bawa sekali. Dia masa bai'ah dulu, anak dia remaja lagi. Remaja 2 orang, tapi mari pergi bai'ah dengan Nabi. Dia heret anak dia dari Madinah ke Mekah join. Rasa susah payah perjalanan musafir. Dapat jumpa Nabi bai'ah. Masa dalam perang, anak, jom bawa sekali. Dia ikut suami bawa 2 anak lelaki dia. Mari ke medan jihad. Kalau medan perang ni risikonya apa? Risikonya terbunuh. Tapi dia bawa anak dia sekali. Sebagai apa? Sebagai menepati janji bai'ah dia. Bai'ah kan janji setia. Aku janji. Sebab masa dia jumpa dalam bai'ah Aqabah dengan Nabi kat Mekah dulu, dia memang berjanji setia. Aku berjanji akan dengar dan patuh pada Rasulullah. Aku berjanji akan keluarkan hartaku ketika senang dan susah. Akan patuh ketika sehat dan letih, segar dan letih. Aku berjanji akan pertahankan Rasulullah sebagaimana aku pertahankan ahli keluargaku. Aku berjanji untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Aku berjanji untuk sanggup walaupun dikeji oleh laumat laim, orang-orang yang menghina. Ini bai'ah dia. Aku janji. Rasulullah jawab apa? Bagi kamu syurga. Satu je. Satu. Ini masa perjanjian Aqabah. So, Ummu Umarah, suaminya, anak-anaknya menepati janji tersebut. Apa aku boleh buat? Aku boleh sediakan air makanan untuk orang berjihad. Aku boleh rawat yang luka. Lalu kita tahu kan, dalam perang Uhud, ingat ada sejarah perang Uhud? Rasulullah letak sekumpulan tentera pemanah atas bukit. Yang kita pergi ke Uhud kan, kita naik yang bukit rendah tu pemanah, dan tentera kat bawah perang. Kita tahu pusingan pertama orang Islam menang, tentera musyrikin lari sekejap, tinggal harta-harta. Harta apa yang dia tinggal? Sebenarnya strategi perang orang musyrikin Mekah zaman tu, Abu Sufyan dia suruh tentera-tentera bawa harta dan bawa isteri masing-masing dalam perang Uhud. Tujuan apa? Supaya bila kamu pergi berperang, kamu tak akan lari. Kamu bawa harta kan? Kamu bawa isteri kan? Kamu tak akan lari. Kamu akan sanggup mati untuk pertahankan harta dan isteri. Tapi pusingan pertama lari juga musyrikin. Dia tinggalkan harta. Masalahnya bila dia lari dulu, tinggalkan harta, yang atas bukit pemanah tadi nampak lari dah, menang dah. Rasulullah pesan jangan turun sehingga aku arahkan turun. Jadi ada sebahagian besar sahabat yang lupa arahan tersebut. Nampak banyak dah harta, pakat turun. Tinggal seorang 2 je ke atas bukit tu. Di sinilah strategi musuh. Khalid Al-Walid serang pusing dengan kuda. Masa ni Khalid Al-Walid belum masuk Islam. Dia dengan Ikrimah bin Abi Jahal, dua-dua belum masuk Islam. Masa ni serang balik ke pusing bukit, serang dari belakang. Jadi kucak-kacir tentera Islam. Kalut. Sebab itulah dalam perang Uhud ni ramai yang gugur syahid, 70 orang. Termasuklah Hamzah. Hamzah dibunuh dalam perang Uhud, syahid. Ini yang Hindun, isteri Abu Sufyan belah rada tu. Jadi bila tentera Islam kucak-kacir, yang ni nak lari sini, yang ni tu bunuh anak, macam mana dah nak buat ni? Ketika ini Ummu Umarah lempar bekas air, lempar bandage, ambil pedang. Ambil pedang. Ini semangat dia. Bila dia tengok ada sahabat yang terbunuh, bila dia tengok ada yang cover Rasulullah pun dah, dan pada saat ini diviralkan, qutila Muhammad, qutila Muhammad, Muhammad dah kena bunuh, Muhammad dah kena bunuh. Ini strategi musuh nak suruh down semangat para sahabat. Ummu Umarah bukan down, ambil pedang. Kali pertama dia mengangkat pedang sebab dia tengok Rasulullah dalam bahaya. Dia tarik dengan suami dia, dengan anak dia, mari kita pergi dekat cover Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di cover Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi, dia, suami dia, anak dia, 2 orang cover Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah
Kata, aku tengok kiri kanan nampak Umarah bawa pedang. Dia tak adalah, abang. Dah. Aku bertahan Rasulullah. Sehingga Rasulullah tengok aku, nampak Umarah. Dan pada ketika itu, Rasulullah sebut, aku lihat Rasulullah SAW, aku lihat Umarah dalam keadaan tertera Islam, ada yang terbunuh, ada yang jatuh. Bahkan ada yang cuba lari. Rasulullah tengok Umarah tak ada baju besi, tak ada perisai. Bila ada yang cuba lari, Rasulullah panggil, yang nak lari tu, tinggal baju besi sini, tinggal perisai, bagi kepada Umarah. Dia pula jadi salah seorang tentera. Ketika itu Umarah, subhanallah, dengan begitu berani, dan di hadapan mata dia, anak dia Abdullah bukan badan, di peha kiri anak dia terpancuk darah, lalu anak dia jatuh. Rasulullah kata, Umarah tu anak kamu tu. Dia pun pergi dekat, dia pergi ke anak dia, dia ambil bandage tadi, dia balut luka anak dia. Dia balut luka. Bangun, lawan lagi. Bukan dia kata, baliklah dulu, nanti sekolah nak buka, rehat-rehat dulu. Dah. Dia balut kaki anak dia, dia rawat luka. Inhad bunayya wa qatil, dia kata. Bangun anakku, terus lawan lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok, Rasulullah kata, tak ada orang yang mampu nak buat sebagaimana kamu buat, wahai Umar. Rasulullah tengok, Rasulullah kata, takkan ada orang yang mampu nak buat sebagaimana kamu buat, wahai Umarah. Lalu bila anak dia bangun, Rasulullah nampak tadi orang yang tikam anak dia. Rasulullah kata, ya Umarah, hadha daribu ibnik. Tu yang tikam anak kamu tadi, wahai Umarah. Dia ambil pedang, dia hayun kena kaki kawan tu. Bila kena kaki, fabaraka, lalu orang tu pun terduduk. Bila orang tu terduduk, dia lompat ambil pedang, dia tikam, dia bunuh. Rasulullah senyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rasulullah kata, tengok faltafata ilayya an-nabiyul a'zam sallallahu alaihi wasallam mubtasiman wa qala qad iqtasasti minhu ya Umarah walhamdulillahi alladhi adfaraki bihi wa araki tha'raki bi'ainik. Wahai Umarah, kamu telah qisas, makna kamu telah balas dalam perang. Dalam perang dia tak boleh nak awak bunuh anak saya ke, tak boleh. Dalam perang dia kena begitu kat tindakannya, sebab perang ini hidup ataupun mati. Lalu Rasulullah senyum. Rasulullah kata, kamu telah balas untuk anakmu, wahai Umarah. Anak dia tak mati lagi, Abdullah tak mati dalam perang, tapi cedera. Dan dia pun cedera juga, Umarah. Lalu anak dia terus, dan anak dia cerita pula ketika ada seorang lelaki datang nak bunuh Rasulullah. Lalu Umarah nampak Mus'ab bin Umair pun, Mus'ab bin Umair, first ambassador yang dihantar oleh Nabi masa bai'ah dulu kan. Dua-dua orang ni pergi nak sekat orang tu. Mus'ab pergi, Umarah nampak Mus'ab pergi, sebab orang tu dekat sangat dah. Umarah pun nampak, dia pun pergi. Mus'ab dibunuh oleh lelaki tu. Mus'ab gugur syahid dalam perang Uhud. Umarah ambil pedang, ting 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 ting, tapi kawan tu pakai baju besi. Dia kata, celaka musuh Allah, tak lut. dia pukul beberapa kali, kawan tu tak mati, larilah. Tapi Mus'ab gugur. Tapi tindakan dia itu telah berjaya menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia sendiri luka ketika itu, ada beberapa belas luka. Ada riwayat sebut 13 luka dia dalam ketika ini. Lalu anak dia panah musuh tadi, panah dari jauh. Rasulullah kata, lemparkan kepadanya, bukan panah, dengan batu. Dia ambil anak dia yang curi, dia ambil batu lempar itu, dan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang kena dan tersungkur orang tu lah. Okey. Lalu Rasulullah tengok
Rasulullah tengok Umarah ni dah mula berlumuran darah, dia dah pula luka dah. Dia luka, wahanat minhu iltifatatan fara'a jurha ummi ala atiqiha, tabahu ni darah keluar. Rasulullah bagi tahu si anak Abdullah, ummak i'sib jarhaha barakallahu alaikum ahla bait. Rasulullah bagi tahu pula, mak kamu luka, pergi balut luka mak. Lalu Rasulullah puji satu keluarga ni. Rasulullah puji si ibu, si anak, tolong menolong di medan jihad. Lalu Abdullah kata, aku datang pula kat mak, aku balut luka mak. Pada ketika itu anak dia cerita pula, Umarah faltafatat ilaihi ummi wa qalat, bila Rasulullah puji tadi kan, moga Allah berkati kamu sekeluarga. Rasulullah kata, pergi balut luka mak kamu tu, moga Allah berkati kamu sekeluarga. Si anak pergi balut luka mak. Si anak cerita, mak aku paling ke arah Rasulullah. Lalu mak aku membuat satu permintaan pada saat kritikal perang, luka berlumuran darah. Ibuku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha lana an nurafiqaka fil jannah ya Rasulullah. Dan keadaan berlumuran darah, Umar kata, wahai Rasulullah, tolong doa untuk kami sekeluarga supaya dapat bersamamu di dalam syurga. Dia tak kata, Rasulullah doa biar kita menang hari ni, Rasulullah doalah biar kita semua selamat. Tak. Rasulullah doalah biar Allah Ta'ala hantar malaikat. Tak. Dia tak minta benda tu. Dia minta Rasulullah dalam keadaan berlumuran darah, anak dia pun berlumuran darah, tentera masih duduk kalut lagi, ya Rasulullah ud'ullah an yaj'alana murafiqat an nurafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, tolong doa supaya kami dapat bersamamu dalam syurga. Pada saat itu Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka sekeluarga temanku di dalam syurga nanti. Lalu Umarah kata, ma ubali ba'da dhalika ma asabani fid dunya. I don't care whatever happen after this. Aku tak kisah dah apa berlaku pada aku kat dunia lepas ni. Aku tak kisah. Nabi dah doa bersama dalam syurga. Bila dia dapat doa Nabi, Rasulullah tolong doa supaya kami sekeluarga bersamamu dalam syurga. Rasulullah doa, ya Allah, jadikan mereka sekeluarga bersamaku dalam syurga. Dia kata, dia dengar Nabi doa dan dia tahu doa Nabi makbul. Aku tak kisah dah apa berlaku lepas ni atas dunia. I don't care. Aku dah dapat jaminan dah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Kita, keluarga kita, suami, isteri, anak-anak, cucu kita, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Tapi Umarah buktikan, dia nak bersama Nabi, dia buktikan. Dan Nabi tahu kesungguhan dia. Nabi nak saksikan sendiri. Nabi doa, ثم عادت عمارة من أحد بجرحها العارض وهذه الدعوة التي دعاها بها رسول الله العظام. Dia balik dari perang Uhud, walaupun berlumuran darah, walaupun anak dia Abdullah cedera, tapi dia balik dengan penuh kegembiraan. Dia bawa balik apa? Dia bawa balik doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, lepas ni apa saja berlaku dalam hidup aku tak kisah dah. Aku dapat dah sertifikat, dapat dah jaminan, dapat garanti daripada Rasulullah supaya kami akan bersama baginda dalam syurga di hari akhir. Aku tak kisah dah apa saja berlaku. Balik ke Madinah selepas perang Uhud. Dan memang Rasulullah cerita balik, dalam perang Uhud aku tengok kiri kanan nampak Umar kadang kat sini, kadang kat sini. Dia tak kisah dah. Dia dapat rasa kemanisan berada di medan jihad. Sejak daripada perang Uhud, dia sentiasa bersama, tidak pernah absence. Perang-perang bersama Nabi, dia rasa kemanisan.
perang lepas tahun ketiga, tahun kelima perang Ahzab, kemudian Hudaybiyah, kemudian Umratul Qada, kemudian Fathu Makkah, kemudian perang Hunain, dia join. Dia macam gini lah, macam gini. Kan kita selalu tengok ada NGO kan, yang hantar bantuan pergi ke Kemboja, pergi ke orang susah kan. Ramailah jemaah-jemaah kat sini selalu transfer, bagi sumbangan duit. Alhamdulillah, moga diberkatilah. Try sekali kalau ada kesihatan, ada kelapangan masa, join mereka pergi hantar bantuan. Pergi ke Sabah, pergi ke Kemboja, kita tengok rumah orang sakit, orang susah, kita nampak kegembiraan wajah dia, kita akan rasa kemanisan. Nak pergi lagi lah. Faham tak maksud saya? Umarah mula merasa kemanisan berada di medan jihad. Lepas tu setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berjihad, memang dia tak pernah absent dah. Lepas tu dia pergi, dia join sekali, dia pergi, dan beberapa lagi lah. Dan yang menarik, antara peristiwa yang menarik berlaku, banyaklah kait dengan Umarah ni. Anak dia Habib, Abdullah seorang Habib kan. Okey. Di akhir-akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun ke-9 10 ni, lahirnya seorang yang mengaku menjadi nabi, iaitulah nama apa? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab di sebelah Najd. Kalau sekarang di sebelah Bahrain sana. Dia mengaku jadi nabi. Dia kata sebelah tanah Arab, sebelah sana bahagian Muhammad Nabi, bahagian ni sebelah aku. Anda pula dia bagi. Dan siap dia hantar surat lagi kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku pun Nabi, kau pun Nabi, kita bagi dua, aku bahagian ni, kau bahagian ni. Dia hantar wakil, hantar surat kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kalaulah tidak kerana satu sistem international yang disepakati, wakil sebuah negara tak akan diganggu, nescaya aku bunuh dah kamu. Wakil Musailamah ni, sebab asal dia Islam, dia murtad. Dia mengaku Musailamah jadi Nabi, dia bawa surat jumpa Nabi di Madinah. Rasulullah, bila dia bagi tahu bawa surat ni, Rasulullah kata, kamu macam mana? Kamu setuju ke Musailamah jadi Nabi? Ya, saya setuju. Lalu Rasulullah kata, kalaulah tidak kerana peraturan antara bangsa yang meraihkan wakil negara, nescaya aku bunuh kamu. Oleh kerana tengok Rasulullah pun faham international law. Ya. Lalu dia ni, Rasulullah bagi surat balik, balas bahawa Allah Ta'ala akan bagikan dunia ini, Allah Ta'ala bersama orang beriman saja, tak layanglah pada Musailamah ni. Lalu dah dia semakin besar, semakin ramai pengikut Musailamah Al-Kazzab, sekali lagi Rasulullah pula hantar wakil, hantar surat yang memberi amaran pada Musailamah Al-Kazzab. Surat Rasulullah ini dibawa oleh Habib bin Zaid radhiyallahu anhuma. Siapa dia Habib bin Zaid? Anak Zaid, betul. Habib bin Zaid anak Zaid, betul. Betul. Anak kepada Ummu Umarah Nasibah Al-Maziniyah. Habib bawa surat, dia jumpa Musailamah Al-Kazzab, amaran dari Rasulullah SAW. Tapi jahatnya Musailamah, dia melanggar peraturan antara bangsa ni. Dia tahan Habib. Dia tanya, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kamu bersaksi Muhammad Rasulullah? Habib jawab, ya, aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Musailamah tanya, atashhadu anni Rasulullah? Kamu bersaksi ke aku pun Rasulullah? Habib kata, I cannot hear you. I beg your pardon. Saya tak boleh dengar. Musailamah nak marah. Kamu bersaksi Muhammad adalah Rasulullah? Habib jawab, ya, aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Kamu bersaksi aku Rasulullah? Saya tak dengar. Dia jawab gitu, aku tak dengar. Lalu diikat Habib. Kamu bersaksi bahawa aku Rasulullah? Aku tak dengar. Habib dalam kitab disebut dipotong badannya anggota demi anggota. Musailamah potong sikit-sikit. Saya duk cari dalam kitab, dia potong kat mana dulu, tak jumpa cari. Tapi disebut
faqata'a qat'atan. Musailamah dia potong sikit-sikit, dia tak tikam, dia tak pancung, tapi dia seksa. Dia potong sikit-sikit, potong hidup-hidup. Bukan dia bagi epidural dulu, dia tak bagi bius dulu. Dia dalam kitab sebut potong qat'atan. Dia potong sikit-sikit, potong telinga dulu, bakali lengan. Tapi tanya, kamu saksi aku Rasulullah? Tak dengar, potong sikit. Kamu saksi aku Rasulullah? Tak dengar, potong lagi. Darah terpancur. Dan dia potong banyak kali. Potong. Sehinggalah Habib bin Zaid radhiyallahu anhuma gugur syahid. Dia syahid dulu. Terbunuh. Allahu Akbar. Kalaulah dia pancur kepala, sedih, tapi sekali je. Kalau dia tikam, okey. Tapi jahat Musailamah Al-Kadzdzab, dia potong sikit-sikit. Allahu Akbar. Dan apabila berita itu sampai ke Madinah, sampai ke pengetahuan Ummu Umarah bahawa anaknya telah gugur syahid, dan diceritakan bahawa Habib ini dipotong sikit-sikit, diseksa, si ibu ini apabila dia dengar, dia kata, min ajli misri hadzal mawqif a'dadtuhu wa 'inda Allah tasabtu. Aku telah lama persiapkan anakku untuk keadaan seperti inilah. Dia bukan anak aku, tidak. Tak. I prepared him for this. Limithli hadzal mawqif a'dadtuhu wa 'inda Allah tasabtu. Seperti keadaan inilah yang aku prepare anak aku. Ketika kecil aku membawa, aku heretnya pergi bai'ah dengan Nabi dulu, bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Dulu masa lagi Madinah, aku heret dia berbai'ah dengan Nabi. Aku persiapkan anakku untuk keadaan seperti inilah, dan aku tunggu pahala di sisi Allah. Kita persiapkan anak kita untuk apa? Saya nak anak saya jadi pilot, Ustaz. Saya nak anak saya jadi engineer. Silakan, tak apa. Bukan salah pun. Alhamdulillah, ada ambition kita. Tetapi letaklah yang berjiwa agamanya kuat. You nak jadi pilot, tapi pilot yang ada jiwa agama. InsyaAllah kita akan take off sekejap lagi. Jangan lupa baca doa. Itu pilot. Kapten buat announcement. Pernah tak naik kapal terbang dengar kapten sebut insya-Allah? Ada kan? Kapten yang rimai baca doa. Ada. Kita nak macam ni lah. Kalau jadi engineer pun, engineer yang kuat jiwa agamanya. Jadi arkitek, jadi accountant, jadi businessman. Ikutlah jadi ustaz, jadi hafiz yang ada jiwa agama. Bila dia dengar anaknya telah syahid dan dipotong sekerat-sekerat, limithli hadzal mawqif a'dadtuhu. Untuk keadaan saat seperti inilah I prepared him. Aku didik, aku persiap, aku atas sekolah, aku bayar orang, atas tuition, nak suruh dia ni lah. Ini ibu. Dan aku harap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebut, wala in amkananillahu min Musailamatal Kadzdzab la aj'alanna banatihi yatimna al-khudud alaihi. Kalau Allah izinkan aku jumpa Musailamah Al-Kadzdzab, aku akan jadikan anak-anak perempuannya menampar muka sendiri menangisi kematian Musailamah Al-Kadzdzab. Maksudnya apa? Aku nak pergi berperang, nak cari Musailamah Al-Kadzdzab. Dah dia 10 tahun dah dengan Rasulullah kat Madinah ni. Maknanya anak dia ni umur berapa dah? Umur dia ni tua dah ni, tapi semangat tu. Semangat. Anak dia kan Habib Abdullah besar dah. Dia tu umur dia dah tua dah. Tapi la in amkananillahu min Musailamah la aj'alanna banatihi yaltimna al-khudud alaihi. Kalau aku jumpa Musailamah, kalau Allah izinkan aku jumpa Musailamah Al-Kadzdzab, aku akan jadikan anak-anak perempuannya menampar muka menangisi kematian dia. Aku akan bunuh. Aku akan bunuh dia. Allahu Akbar. Dan subhanallah, Allah Ta'ala perkenankan hajat
Ummu Umarah. Tak lama selepas itu wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Di antara tindakan awal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah menyusun sekumpulan tentera untuk menghantar tentera memerangi golongan yang tak nak bayar zakat dan golongan pengikut Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Sebab bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada satu golongan yang mereka ini pandai-pandai berijtihad sendiri, tak nak bayar zakat. Mereka kata ayat Quran sebut khudz min amwalihim. Khudz ini fi'il amar untuk mufrad, arahan kepada only one person, ambillah duit zakat. So dia orang kata seorang ni maksudnya Rasulullah kena ambil duit zakat. So sekarang Rasulullah dah wafat, tak payah bayar zakat dah. Semayang kita semayang, azan masuk waktu kita azan, semayang kita semayang, zakat tak payah bayar dah. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, siapkan tentera, kita serang golongan ni. Sayyidina Umar kata, Abu Bakar kan biasa Sayyidina Umar yang garang, Abu Bakar lembut. Tapi Abu Bakar kata, siapkan tentera, kita golongan ini dah murtad sebab menolak satu hukum Islam. Tolak ni, baru tolak satu hukum Islam, tolak tak nak bayar zakat. Zaman sekarang ramai orang tolak banyak lagi hukum Islam. Abu Bakar kata, Sayyidina Umar kata Abu Bakar, dia orang solat lagi tu. Sayyidina Abu Bakar jawab pada Umar, aku tidak akan bezakan orang yang tolak satu hukum Allah, sekiranya mereka tak bayar zakat bagaimana mereka bayar pada zaman Rasulullah, walaupun dengan harga iqal ba'irin, yang ikat atas kepala orang Arab tu, walaupun nilai zakat senilai itu, tapi dia orang dah tak bayar sekarang, aku akan perangi mereka. Abu Bakar. Itu satu grup tentera menyerangi golongan murtad yang tak bayar zakat, dan satu grup dan juga menyerang golongan pengikut Musailamah Al-Kadzab. Kata Ummu Umarah, I'm coming. Aku akan join tentera ni. Dia join bersama anaknya Abdullah bin Zaid. Habib dah syahid dah. Dia dengan Abdullah bin Zaid dan anaknya pergi dalam perang, dipanggil perang menentang Musailamah Al-Kadzab ini dipanggil perang Al-Yamamah. Nama perang tu Ma'rakatul Yamamah. Siang pula dari tadi tak dapat nak ambil nota kan. Nama perang Yamamah ni boleh lah ambil nota sebab laju sikit. Sejarah ni kita tak boleh nak satu-satu kalau tidak hilang semangat. Nama perang zaman Sayyidina Abu Bakar, perang dengan Musailamah Al-Kadzab, nama perang ini perang Al-Yamamah. Jadi memang antara target utama Ummu Umarah nak bunuh Musailamah Al-Kadzab. Nombor satu, tujuannya untuk memadamkan api fitnah ngaku jadi Nabi. Dan yang kedua, ini adalah untuk balas dendam dia untuk anak dia Habib. Bukan untuk balas dendam saja, tapi Ummu Umarah menyertai perang ini dengan niat yang jelas, nak memadamkan api fitnah yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzab. Kita perlu hapuskan ni. Kita perlu apa? Aku nak join. Dan dalam masa yang sama, aku nak balas apa yang kamu buat pada anak aku. Jadi dia semangat. Kali ni bawa pedang bawa pedang. Dan ketika berlaku ni, dia ada 2-3 orang yang target Musailamah Al-Kadzab ni. Abdullah bin Zaid, anak dia, Ummu Umarah. Lepas tu ada seorang lagi yang memang purposely dalam perang ni dia cari Musailamah Al-Kadzab je. Siapa orang tu? Orang tu adalah pembunuh Sayyidina Hamzah masa perang Uhud dulu. Dia seorang hamba yang diberi offer oleh tuannya di Mekah, kamu pergi perang Uhud, bunuh Hamzah, kamu akan dimerdekakan. Jadi lelaki ni, dia pergi perang Uhud dulu, dia tak peduli orang lain pun, dia cari Hamzah je, pegang tombak dia, nampak Hamzah, bunuh Hamzah.
lelaki ni. Dan dia balik ke Mekah, dia dimerdekakan. Perang Uhud pada tahun ke-3 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi balik buka kota Mekah. Lelaki ni memeluk Islam. Lelaki ni memeluk Islam, pergi Madinah jumpa Nabi. Nabi kata, kau bunuh Hamzah dulu. Ya. Cerita? Dia pun ceritalah. Saya pergi perang Uhud, saya tak nak perang pun, saya nak merdekakan diri saya je. Saya cari Hamzah. Saya cari Hamzah, nampak dia pakai ada tanda sikit, bulu burung. Dia memang pemburu Hamzah ni, saya nampak. Saya pun lontar tombak, kena, mati. Sekarang ni saya minta maaf, saya taubat, saya nak masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat pada pak saudaranya Hamzah. Rasulullah maafkan lelaki ini. Rasulullah terima lelaki ini. Rasulullah kata, ghayyib wajhak. Cuma lepas ni jangan bagi aku nampaklah muka kamu, aku teringat kat Hamzah. Maknanya ungkapan I can forgive but I cannot forget, tak apa, cuma jangan balas dendam. Satu, jangan balas dendam. Ini kita faham ni sebenarnya. Rasulullah tak lupa kisah Hamzah, Rasulullah tak balas dendam. Ada satu lagi, Rasulullah kata, kau pergi dari sini, jangan bagi aku nampak muka kau, sebab aku jadi teringat. Jadi pengajarannya yang kedua apa? Saya boleh maafkan Ustaz, tapi saya tak boleh nak lupakan dia tu. Yang keduanya, jangan duk stalk lah Facebook dia. Ni duk tengok lagi IG dia, nak marah balik. Faham tak? Lupakan. Jadi Rasulullah kata, aku maafkan kamu, cuma kamu pergi dari sini, aku tak boleh tengok muka kamu. Dan lelaki ni jujur, ikhlas dia. Dia memang dia tetap menghadiri majlis-majlis Rasulullah, tapi dia duduk jauh-jauh belakang sahabat. Dia ikhlas dengan taubatnya. Dia ikhlas duduk jauh belakang, sebab dia nak jaga hati Rasulullah. Dan dia nak buktikan taubat dia bersungguh. Dengan tombak ini aku membunuh Hamzah, dengan tombak inilah aku nak bunuh Musailamah Al-Kadzab. Sebab tu saya kata, lelaki ni dia cari Musailamah juga. Di samping Ummu Umarah dan anaknya Abdullah. Apa nama lelaki ni? Aiyah, lelaki ni namanya Wahsy. Wahsy bertaubat sungguh radhiyallahu an Wahsy. Dia follow majlis Rasulullah, tapi dia duduk jauh-jauh. Cuma dia kata, aku nak tombak yang aku bunuh Hamzah ini, dengan tombak inilah aku nak bunuh Musailamah Al-Kadzab. Jadi dalam perang Yamamah ni, Ummu Umarah semangat. Dia kata, dah kan, kalau dapat peluang jumpa Musailamah ni, aku nak jadikan anak-anak perempuannya tanpa muka menangisi kematian dia. Dia bersungguh. Nampak Musailamah Al-Kadzab, Ummu Umarah, dia pergi nak terkam dengan pedang dia. Lengannya dicantas oleh tentera Musailamah Al-Kadzab. Putus lengan dia. Ummu Umarah terpancuk darah, dia pun terjatuh. Dia tengok je, tak dapat aku. Lalu yang berjaya Wahsy tadi, dengan tombaknya kena Musailamah dan anaknya Abdullah. Bila Musailamah jatuh, dia datang tikam. Jadi dua orang, tapi depan mata Ummu Umarah radhiyallahu anha. Dan dia balik dari perang Yamamah. Orang tengok wajahnya gembira. Nah, macam mana kamu boleh happy tangan tak ada sebelah tu? Tanganku ini sebagaimana aku simpan awal Habib. Apa ni, dia dah invest. Dia dah invest anak. Sekarang aku invest tanganku juga di sisi Allah. I don't care whatever happen. Aku telah dapat doa Rasulullah masa perang Uhud dulu. Aku tak kisah apa berlaku kat dunia ni, sebab aku dapat dah doa Rasulullah masa perang Uhud dulu. Doa Rasulullah supaya aku dan keluargaku dapat bersama baginda dalam syurga. Aku tak kisah, tak ada tangan sebelah pun. Small matter. Radhiyallahu
an Nasibah Al-Maziniyah Umarah, Masya Allah. Tapi dia balik daripada peristiwa tersebut dengan penuh gembira. Sebab tu bila ada orang tanya, macam mana tangan? Oh, tangan tak ada sebelah. Aku tak kisah. Sebab dia punya, apa benda kita nak panggil insurans dia ada dah. Maknanya jaminan dia ada dah. Aku tak ada tangan sebelah pun tak kisah. Syurga dah. Radhiyallahu an Ummi Umarah wa ardaha. Dan memang nama Umarah ini di kalangan sahabat, memang dia adalah tokoh inspirasi wanita muslimah yang berjuang. Dan akhirnya dia pun gugur syahid dalam peperangan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, perang Al-Hurrah, ada berlaku. Tapi dia seorang ibu yang hebat yang mendidik anaknya. Macam kita faham kan, bila dapat berita anaknya Habib dah dipotong-potong oleh Musailamah Al-Kazzab, bila tu dah gugur syahid, dia tak menangis, dia tak meratap, tapi dia kata limisli hadzal mauqif a'dadtuhu. Selama ni aku duk prepare dia adalah untuk saat-saat sebeginilah. Sebab apa saya pilih tajuk ni pagi ni? Supaya kita sekali-sekala, selain daripada kita duk baca hadis, kita baca ayat Quran, kita juga ulang kaji dan kita ambil tahu tentang sejarah tokoh-tokoh yang hebat ini. Sebab tanda kita sayang dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita mengasihi juga orang yang dikasihi oleh baginda. Dan ini contoh-contoh generasi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara lagi, kita dalam masyarakat kita ni, masyarakat Melayu khususnya, kita agak kurang sikit perbincangan tentang sejarah kan? Saya nak showkan di sini, kalau boleh di rumah kita ada Al-Quran, ada terjemahan. Dalam kitab hadis, kalau boleh at least ada kitab Riyadhus Salihin di rumah kita. Tebal sangat Riyadhus Salihin, paling kurang ada kitab hadis 40 kat rumah kita. Okey. Dalam selain pada kitab Quran, tafsir, hadis, biarlah ada juga kitab sirah, kitab sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya syurkan sangat kalau kita boleh ada di rumah kita satu kitab sejarah, nama dia Ar-Rahiqul Makhtum. Ni dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Inggerisnya The Seal Nectar. The Seal, S-E-A-L-E-D N-E-C-T-A-R, The Sealed Nectar, yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Buku ni dikarang pada tahun 1970-an, 70 something lah. Apabila pada tahun 70-an itu dibuat satu pertandingan peringkat dunia, pertandingan untuk tulis sejarah Nabi Muhammad. Tempoh pertandingan tu agak-agak berapa hari? Berapa minggu? Hadiah dia, pemenang pertama tahun 70-an, 150,000 Riyal Saudi. Pertandingan berapa hari ni? Tempoh pertandingan ni 1 tahun. Peringkat dunia. Masa tu ada lebih kurang 300 lebih penyertaan. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Urdu, bahasa Melayu tak ada. Ni tahun 70-an. Tulis sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemenangnya kitab tu, Ar-Rahiqul Makhtum, yang dikarang oleh seorang ulama dari negara India. Dan penyertaan pun hantar dalam bahasa Urdu. Ar-Rahiqul Makhtum, dalam bahasa Inggeris The Sealed Nectar. Dan buku ini telah diterjemahkan bahasa Melayu pun ada. Yadim pun ada terbitan. Yadim kan? Yadim pun ada terbitan. Dia terbitkan buku ni ada bahasa Melayu, Indon. Ada beberapa penerbitan. Ini sejarah tentang Nabi Muhammad. Rahiqul Makhtum, sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Ummu Umarah ni kitab lain lah. Ini buku-buku lain yang berkait dengan sahabat secara spesifik. Kalau Rahiqul Makhtum ni sejarah Rasulullah sebelum jadi Nabi, tahun pertama jadi Nabi, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, Isra' Mi'raj, hijrah, Bai'ah Aqabah, hijrah, Badar, Uhud, Ahzab, Hudaibiyah,
umrah qada, Fathu Makkah, Tabuk, ia bayar. Sehingga dalam buku, bagus apa kalau boleh cari, dia ada buku ni lah, Ar-Rahiqul Maktum. Sebab dengan kita mendalami tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Rasulullah ni confirm. Apa benda dia panggil, tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal confirm akan bertambah cinta kalau Rasulullah. Kalau kita tak semestinya. Kan? Istilah tak kenal maka tak cinta, dah kenal either or lagi. Baru saya kenal dia. Nampak kat kuliah datang kelas macam bagus je. Tak pernah tidur. Tapi saya pergi umrah dengan dia baru ni 2 minggu, baru saya kenal perangai. Kita sejuk pun dia nak buka aircon. Pentingkan diri sendiri. Manusia biasa either or. Bila kita bertambah kenal, ada lagi kenal lagi sayang, ada lagi kenal menyampah aku. Itu manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini confirm. Bertambah kita baca tentang mereka, bertambah kita kenal, confirm kita akan bertambah sayang. Dan inilah tanda kita sayang pada Rasulullah, kita menyayangi juga insan-insan yang disayangi oleh baginda. Itulah para sahabat. Kita tahu, kita kena cerita kat cucu kita, kat anak-anak kita, tokoh-tokoh yang hebat ini, dia jadi sumber inspirasi. Kan? Saya rasa sekadar itulah pagi ni.